السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi di dalam bab sembahyang, bab azan. Hadis seterusnya katanya, walahu an Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adhan wahid wa iqamatain. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tiba di Muzdalifah mengerjakan solat maghrib dan solat isya dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Walahu an ibni Umar jama'a baina al-maghrib wal isya bi iqamatin wahidah. زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. Dalam hadis yang diriwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamu antara solat maghrib dan solat isya-nya dengan sekali iqamah. Abu Daud dalam riwayatnya menambahkan dengan sekali iqamah untuk setiap kali solatnya. Namun Imam Muslim dalam riwayat yang lain menyebutkan tanpa menyerukan azan pada masing-masing dari kedua solatnya itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul datang ke Muzdalifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib dan isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua kali iqamah. Muzdalifah ni benda Muzdalifah. Muzdalifah ni adalah nama bagi satu tempat. Kita orang yang mengerjakan haji, di antara wajib haji adalah dia mesti kena bermalam di Muzdalifah. Kita wukuf di Padang Arafah, bermalang di Muzdalifah, bermalang di Mina. Dia wukuf di Padang Arafah rukun haji, manakala bermalang di Muzdalifah adalah wajib haji. Orang yang pernah buat haji, kalau cakap bab ni boleh faham lalulah. Orang tak pernah buat haji walaupun belajar, dia tak pernah faham mana. Okey, kita cerita lagu mana buat haji dulu. Lepas tu nanti kita akan cerita keadaan sembahyang di Muzdalifah, yang mana Rasulullah jamak di antara maghrib dengan isya.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya di antara rukun Islam adalah mengerjakan haji. Mengerjakan haji itu di antara rukun Islam. Tapi bagi orang yang mampulah. Kalau orang tak mampu, tak wajib dia mengerjakan haji. Jadi mampu sekarang ni ada PT lah. Boleh naik kapal terbang apa sekali gagah, boleh jalan pergi mari. Jadi ada PT pula, wajib dia buat haji. Okey, katakanlah dia buat haji, dia pergi buat haji. Dia haji adalah cara-cara dia. Okay, kita ringkaskan je lah. Sebab kita bukan nak bincang berkenaan dengan bab haji. Cuma kita nak faham perbincangan yang kita bincang pada malam ni, dia ada kaitan dengan haji. Di antara rukun haji adalah wukuf di padang Arafah. Kata Rasulullah, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Kena wukuf di padang Arafah. Di wukuf ni maksud dia wukuf kita berada di padang Arafah. Setelah daripada gelincir matahari, maksudnya masuk waktu zuhur pada 9 daripada bulan Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah, sehari sebelum raya. 10 Zulhijjah hari raya haji. Jadi orang yang mengerjakan haji, apabila gelincir matahari, masuk dah waktu wukuf. Dia pun duduk di padang Arafah. Okey. Lepas daripada tenggelam matahari, masuk malam raya, dia pakak bertolak belaka pergi di Muzdalifah. Dia tak jauh mana Muzdalifah dengan Arafah. Tapi oleh kerana orang ramai, benda yang tak jauh pun jadi jauh, maksudnya lambat nak sampai lah. Orang ramai kan jalan sesok sekali berapa juta orang. Jadi pendek kata, benda yang kita nak kabarnya, jadi malam raya tu diwajibkan kita bermalang di Muzdalifah. Jadi lepas daripada tenggelam matahari pakat tolak ke Muzdalifah. Di Rasulullah, ketika Rasulullah melakukan ataupun mengerjakan Hajjatul Wada', Rasulullah melakukan sembahyang jamak. Jamak takdim ketika Rasulullah duduk di padang Arafah, buat zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Manakala maghrib dengan isyak buat jamak takhir di Muzdalifah. Okey, hak tu hak yang disunatkan. Hak tu hak asal, hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi ketika Rasul bertolak ke Muzdalifah, Muzdalifah ni nama satu tempat. Jadi sampai di Muzdalifah, Rasul jamak di antara maghrib dan isyak, jamak takhir. Sembahyang jamak di antara maghrib dengan isyak. Yang mana di dalam sembahyang jamak tersebut, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an bang sekali, koma 2 kali. Ini dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Maksudnya tukar bang Rasulullah, dia bang sekali, koma 2 kali. Jadi sebelum daripada sembahyang jamak tu bang dulu. Bang macam biasa tu bang. Bang takut kita tanya pula, dah bang wan ni. Bang macam biasa lah. Bang macam biasa. Baik. Tak ada masjid pun. Bang ni bukan sunat masjid. Sunat ketika seorang ingin mengerjakan sembahyang fardu. Sama ada mu sembahyang di masjid ke ataupun sembahyang di tempat lain, sama je. Dah speka-speka tak ada. Tidak disyaratkan speka. Kadang-kadang kita ni terkesan dengan keadaan orang kita buat sekarang kan. Jadi kalau buat lain daripada orang buat, jadi pelik. Dia bang tak akan speka. Orang cakap lalu, pelik dia bang tak akan speka. Dia sebenarnya bukanlah syarat. Pakai speka tu tidak disyaratkan. Baik. Jadi tukang bang Rasulullah, dia bang sekali untuk 2 sembahyang. Lepas tu qomat untuk setiap satu sembahyang. Maka berdasarkan kepada hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah, kata ulama, orang yang sembahyang jamak, sama ada jamak takdim dan jamak takhir, disunatkan dia bang dulu sebelum daripada sembahyang jamak. Dah kita sampai masjid tu orang bang dah. Tak cara ke dia bang untuk sembahyang dia, kita bang untuk sembahyang kita. Dah kita sampai masjid tu dalam pukul 3. Lama dah orang bang zuhur tadi tau. Kita bang lah. Tapi bang jangan pakai speka. Bang kita sudahlah. Bang untuk buat-buat kita sudahlah. Cakap kita gitulah. Jadi bang dulu sekali. Lepas bang, sembahyang qamat, lepas tu sembahyang zuhur, qamat, sembahyang asar. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir, ikutlah nak sembahyang zuhur dulu ke nak sembahyang asar dulu, ikutlah. Tapi sebaik-baiknya sembahyang zuhur dulu. Jadi bang, lepas tu qamat untuk sembahyang zuhur dan qamat untuk sembahyang asar.
Okey. Itu hukum yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Kita kebut sekali lagi. Bagi orang yang sembahyang jamak, sama ada jamak zuhur, asar, maghrib, isyak, sama ada jamak takdim dan jamak takhir, disunatkan dia bang dulu sebelum daripada mengerjakan dua sembahyang tersebut. Dan disunatkan dia qamat untuk setiap satu sembahyang. Sembahyang zuhur kena qamat, sembahyang asar kena qamat, sembahyang maghrib kena qamat, sembahyang isyak kena qamat. Okey, hak tu hak yang kita dapat ambil daripada hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mazhab Imam Syafi'i, oleh kerana majoriti ulama ataupun kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawasanya dalil kepada hukum syarak bukan setakat Quran, bukan setakat hadis. Bahkan di antaranya adalah ijma' ulama, di antaranya qiyas. Qiyas di antara dalil. Qiyas juga di antara hujjah. Maka ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengqiyaskan bagi orang yang sembahyang qada beberapa sembahyang. Katakanlah kita ada dua sembahyang qada. Jadi kita sebelum daripada sembahyang fardu zuhur bersama dengan imam, kita nak sembahyang qada dulu. Mungkin ada hak yang kita tinggal sebelum-sebelum ni. Kita nak sembahyang zuhur satu sembahyang, asar satu sembahyang. Jadi kita nak sembahyang dua sembahyang. Maka disunatkan sebelum daripada dua sembahyang ni ataupun tiga sembahyang ni, kita bang dan qamat untuk setiap satu sembahyang. Okey, boleh faham kan? Okey. Seterusnya dalam hadis berikutnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahawanya Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan Rasulullah menjamak di antara maghrib dan isyak dengan satu iqamah. Itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, satu iqamah dia. Maghrib isyak satu iqamah. Tapi dalam riwayat Imam Abu Daud satu iqamah bagi setiap sembahyang. Setiap sembahyang satu qamat. Jadi bermakna dua qamat jugalah. Dan dalam riwayat Imam Abu Daud ada sebut bahawasanya tak ada pun bang. Okey. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah ada bang. Manakala dalam riwayat Abdullah bin Umar tak ada bang. Ada qamat saja. Baik. Maka kata ulama dah warna pula hadis Abdullah bin Umar gini nampak sedikit ada bercanggah dengan hadis Jabir bin Abdullah. Ada sebahagian daripada ulama melihat hadis Jabir bin Abdullah adalah lebih kuat berbanding dengan hadis Ibnu Umar. Sebab hadis Ibnu Umar nampak sedikit ada mutarib dan ada gelombang sikit. Cakap kita gitulah. Maka dia mengutamakan hadis Jabir berbanding dengan hadis Abdullah bin Umar. Ada sebagian ulama dia kata sekarang ni dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah menceritakan qamat untuk setiap sembahyang. Okey. Dalam masa yang sama Jabir bin Abdullah bin Umar menceritakan qamat untuk setiap sembahyang. Sembahyang jamak itulah. Dia tidak menceritakan azan. Tapi dalam riwayat Jabir ada azan. Maka dalam kaedah menyebut lagu mana? Al-musbit muqaddamun 'ala an-nafi. Orang yang mengisbatkan didahulukan berbanding dengan orang yang menafikan. Dipanggil al-musbit muqaddamun 'ala an-nafi. Bagi orang yang belajar usul fiqh, dia pernah dengar dah perkataan ni. Tak apalah kita sebut je. Biarlah. Sekarang kita tahu juga. Jadi sekarang ni dalam riwayat Jabir isbatkan, menyabitkan kewujudan azan. Dalam riwayat Abdullah bin Umar menafikan kewujudan azan. Mana hak yang perlu kita utamakan? Dikata utamakan hak yang sabit, yang menyabitkan lah. Sebab hak yang menyabitkan ni dipanggil dia ziyadatul ilm. Dia lebih berpengetahuan berbanding dengan hak yang menidakkan. Jadi dia kata ada tu dia lebih tahu dah. Okey. Jadi sebab itulah mazhab Imam Syafi'i sama juga dengan mazhab Hambali, dua mazhab ni berpandangan bagi orang hak yang jamak zuhur, asar, maghrib, isyak, maka disunatkan dia bang sekali dan qamat dua kali. Maksudnya qamat untuk setiap satu sembahyang. Okey, selesai. Hadis seterusnya. Wa 'an ibni Umar wa 'Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lah asbaht muttafaqun alaih wa fi ikhrajihi wa fi akhirih idraj. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, mereka menceritakan bahawasanya, keduanya menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika Bilal mengumandangkan azannya, jika mana pula jika, dalam hadis tak ada jika, inna sesungguhnya, hak yang hamba ni terjemah silap ni, sesungguhnya Bilal bin Rabah mengumandangkan azannya di waktu malam hari, maka makan dan minumlah kamu sampai sehingga Ibnu Ummi Maktum menyerukan azannya. Jadi dalam hadis ni Rasul kata Bilal bin Rabah tu dia bang masih lagi waktu malam, mu boleh makan lagi, mu boleh minum lagi. Ni masalah puasa masalah puasa. Sehinggalah Abdullah ibnu Ummi Maktum bang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 tukang bang di Masjid Nabawi. Yang pertamanya Bilal bin Rabah. Hak tu masyhurlah. Tuk Bilal tu ambil daripada Bilal bin Rabah. Yang keduanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Rasulullah. Jadi Bilal bin Rabah kalau bang subuh 2 kali bang. Bang lain sekali-sekali belaka bang subuh. Di zaman Rasulullah bang subuh je 2 kali. Bang lain sekali-sekali belaka. Tu bang Jumaat warna 2 kali. Bang Jumaat 2 kali di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan bang 2 kali Jumaat. Di zaman Rasulullah bang Jumaat sekali. Di zaman Abu Bakar bang Jumaat sekali. Di zaman Sayyidina Umar juga bang Jumaat sekali. Di zaman Rasulullah bang 2 kali adalah bang subuh. Sebelum daripada keluar fajar sekali bang. Lepas daripada terbit fajar sekali bang. Tukang bang Rasulullah sebelum daripada keluar fajar adalah Bilal bin Rabah. Tukang bang Rasulullah apabila keluar fajar adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kata Rasulullah, kalau Bilal bin Rabah bang, mu boleh makan lagi. Maksud benda boleh makan lagi, maksudnya tak masuk lagi siang hari boleh makan lagi ya. Sebab diwajibkan kita tahan daripada makan, minum, jimuk pada bulan Ramadan apabila masuk siang hari. Bila bermula siang hari? Bermula siang hari apabila keluar fajar. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sehingga nyata bagi kamu benang putih daripada benang hitam dari kerana keluar fajar. Keluar fajar tak boleh makan. Sebelum keluar fajar boleh makan. Dah Bilal bin Rabah, dia bang tengah malam boleh makan lagi ya. Tu maksud dia. Sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum bang baru tak boleh makan. Sebab itulah kita kena ingat, dia sebenarnya tak boleh kita makan ni bukan terikat dengan orang bang. Bukan terikat dengan orang bang. Tapi diterikat dengan benda keluar ataupun tidak fajar. Situ terikat dia. Okey, boleh faham? Dan pernah kita cerita sebelum ni kan? Bukan terikat dengan orang bang. Oh, orang bang dah tak boleh makan ah. Dah. Dalil ni hadis ni. Nu bila bi Rabah bang, molek-molek ada lagi Rasul kata boleh makan. Hak dah boleh makan ketika Abdullah ibnu Maktum bang. Jadi apabila kita faham lagu ni, faham hadis ni, jadi bermakna boleh makan dan tak boleh makan bukanlah dikirakan dengan tok bila bang ataupun tidak, tapi dikirakan keluar fajar ataupun tidak. Kalau tok bila bang silap bangun awal pukul 5 bang dah. Di tempat kita sekali je mereka sebelum ni yang mengingat Bukit Besar. Tak tahu Bukit Besar bang 2 kali ke sekali lagi lah ni. Dulu kita duduk kawasan ni kita dengar semua lah. Lah ni duduk ke Mamang mana nak dengar. Lah ni dulu yang berduduk Batu Buruk ni dengan Batu Tengah ni kan. Dekat ni je. Jadi bangun sahur kita dengar masjid Bukit Besar bang 2 kali. Masjid Putih tak sampai kampung kita. Jadi Bukit Besar dekat lah. Tak tahu lah ni 2 kali ke sekali. Orang yang dekat-dekat berapa kali lah ni benda Masjid Bukit Besar ke sekali kot lah ni. Sekali dah. Tak tahulah. Okey, sebenarnya 2 kali tu sunat Jadi bukan terikat dengan orang bang ataupun tidak. Sebab kalau tok bila bang pukul 5 tak ada makan dah.
Dah kalau Tok Bilal bang pukul 6.30. Bola Piala Dunia main bulan puasa, Tok Bilal minat bola. Lepas turun lewat kapur. Duk tidur. Turun lewat. Bangun, pergi bang pukul 6.30. Boleh makan lagi sebelum Tok Bilal bang? Mana boleh dah. Masuk dah. Subuh ho. Cuma dia pergi bang lewat aja. Itu contoh, gitulah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada hadis ni, kata ulama, disunatkan 2 kali bang subuh. Yang mana jarak di antara bang yang pertama dengan bang yang kedua dekat je lah. Jarak di antara bang yang pertama dengan bang yang kedua dekat. Sebab di sana ada riwayat menyebut bahawasanya perbezaannya bila turun sebab dia bang tempat tinggi. Bila turun, hak ni naik. Bila turun, hak ni naik. Itu yang pertama. Yang keduanya, okey. Dalam daripada hadis ni juga sebenarnya tidak wajib kita imsak. Kang tempat kita dipanggil ada waktu imsak, waktu tahang. Masuk dah waktu imsak ni, orang nak bang lagi tak lidah makan. Bukan. Waktu imsak ni waktu berjaga-jaga, bukan tak boleh makan. Berjaga-jaga tu comel. Berjaga-jaga. Takut-takut keluar fajar. Jadi kita berhenti awal lagi. Adakah wajib kena berhenti? Tak wajib. Wajib kena imsak? Tak wajib. Maksud dia, wajib ke kita saat ni tu masuk waktu imsak? Kan kita kan sebelum subuh dia ada waktu imsak kan? Sebelum subuh kan? Adakah wajib kita tak boleh makan dah masuk waktu isyak? Waktu isyak pula, waktu imsak. Tak boleh makan dah ke? Tak. Boleh makan lagi. Dalilnya hadis ni. Rasul kata tak ada masalah boleh makan sehingga Abdullah bin Maktum bang. Cuma sebaik-baiknya kita berhentilah sebelum daripada keluar fajar. Hak tu sebaik-baiknya. Hak tu hak yang paling comel. Tapi bukanlah bermaksud masuk waktu imsak tak boleh makan. Bukan masih lagi boleh makan. Tu kita kena tahu. Sebab masih lagi ramai orang di tempat kita apabila masuk waktu imsak, imsak bukan isyak. Waktu imsak sebelum subuh, pakat tak boleh makan dah, tak boleh makan dah, tak boleh makan dah. Tu tak kena tak kena. Baik. Katanya wa kana rajulan, mana kata dia? Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum sahabat Rasul buta. Dia masih belum menyerukan azannya sebelum dikatakan kepadanya hari telah pagi, hari telah pagi. Jadi orang buta tak nampakkan fajar. Jadi orang khabar ke dia, masuk dah subuh tu. Masuk dah subuh, dia pun bang. Apabila orang khabar masuk subuh, dia bang. Sebab dia buta. Baik. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun di penghujungnya terdapat kalimah sisipang daripada perkataan perawi. Maksudnya perawi dia memasukkan perkataan tersebut tu bukan perkataan Abdullah bin Umar dan perkataan Aisyah, tu perkataan perawi. Maksud dia perkataan wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta tu dipanggil perkataan perawi. Kalau dalam kita belajar ilmu mustalah hadis dipanggil kalam mudraj, kalam yang dimasukkan di dalam hadis. Bukan perkataan Abdullah bin Umar dan bukan perkataan Aisyah. Bukan, silap. Bukan perkataan Rasulullah. Ni hadis marfu'. Jadi perkataan dia tu orang buta, dia tidak bang sehingga orang kata masuk waktu pagi tu, itu adalah kalam mudraj, kalam yang dimasukkan dalam kalam Rasulullah. Ni bukan kalam Rasulullah. Hak kalam Rasulullah, hak awal saat ni. Baik. Jadi daripada hadis ni, macam kita khabar saat ni, kata ulama, subuh disunatkan 2 kali bang. Bang yang pertama sebelum daripada masuk waktu, bang yang kedua selepas daripada masuk waktu. Dan comel, untuk bang subuh ada 2 muazzin. Muazzin yang pertama lain daripada muazzin yang kedua. Seterusnya katanya wa ani bani Umar inna bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji' fayunadi ala innal 'abda nam, rawahu Abu Dawud wa dha'afah. Disebutkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawa Bilal pernah menyerukan azan sebelum subuh. Dah masuk subuh Bilal bang dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk mengulanginya. Suruh bang semula dan baginda sallallahu alaihi wasallam berseru, ketahuilah sesungguhnya hamba ini, yakni Bilal, masih lagi mengantuk. Sebab Bilal ngantuk sangat, bang awal. Jadi kata ulama daripada hadis ni, kalau Tok Bilal silap bang sebelum daripada masuk waktu subuh, maka disunatkan dia bang semula apabila masuk waktu subuh. Dan khabar orang kalau bulan puasa tu, minta maaf subuh dah masuk lagi takut orang saat ni tu sembahyang subuh dah.
Jadi kalau silap gitu kan, takut orang sembahyang, oh subuh dah, tak bila bang kita sembahyang, tambah-tambah orang puan bayang awal. Baik. Cuma hadis ni ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif bercanggah dengan hadis yang sebelum daripada ni. Yang mana hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bilal bin Rabah memang bang sebelum daripada subuh. Jadi hadis tadi itu bukanlah hadis sahih. Hadis ini dihukum Imam Abu Daud menilai sebagai hadis dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma walaupun hadis tadi hadis dhaif, oleh kerana asal apabila masuk waktu sembahyang disunatkan kita bang, bila tu salah bang sebelum daripada masuk waktu, maka disunatkan diulang balik bang dia sebelum masuk waktu. Dan sunatkan berapa orang kena kebah. Pukul 4 bahan bang sodoh. Dan ni asal pukul 4 apa? Pak bahan bang sodoh. Dia tengok sidak tengok jam apa herah. Dia tengok jam apa nu? Pagi tadi lagi yo. Pukul 4 setengah pagi tadi lagi yo. Oh, tengok betul-betul waktu masuk orang masuk dah bang dia kata dianya. Dia pun bang dak sekarang. Tengok lah, dak masuk lagi baru kopak. Tengok jam apuhnya kocok-kocok juga. Oh, apuh dak sekarang. Bang sebelum daripada waktu. Okey, khabar mula. Oi, minta maaf weh. Minta maaf weh. Silap bang sebelum masuk waktu. Oh, aba dak persihat mana malam hari ni Okey, itulah. Lepas tu nanti masuk waktu bang semula. Katanya hadis terusnya. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. Artinya telah menceritakan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila mendengar suara azan, apabila kamu mendengar suara azan, maka ucapkanlah pula kalimah yang diucapkan oleh muazzin. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti kita bincang panjang lebar sikit berkenaan dengan hadis ni. Kata Rasulullah lagu mana? Apabila mu dengar rabang, mu kena kata sebagaimana dia kata. Okey, kata ulama daripada hadis ni dituntut kepada kita jawab bang. Dituntut kepada kita benda jawab bang. Apakah hukum jawab bang? Majoriti ulama mengatakan hukum dia adalah disunatkan. Sunat jawab bang. Tak wajib. Apa kata tak wajib? Sebab di sana ada hadis yang mana Rasulullah pernah ketika ada bila birabah bang, Rasul tak jawab. Rasul jawab dengan perkataan yang lain. Jadi hukum jawab bang adalah disunatkan. Dapat pahala. Tapi syarat kita dengar, idza sami'tumul muadzin, apabila mu dengar orang bang. Mu dengar orang bang, maka mu kena jawab bang. Baik. Kalau tak dengar, nak jawab benda. Tak dengar. Rasul kata apabila mu dengar, mu kena jawab ah. Dan kalau tak dengar, nak jawab pun ada, tak dengar. Okey, tidak disunatkan, jawab. Okey, itu yang pertama. Dan nak jawab pun ada. Jawab tu, mu jawab macam orang bang kata tu ah. Sebab Rasul kata faqulu, mu kena kata misla ma yaqulul muadzin. Seumpama apa hak yang muazzin kata. Dengar molek. Mu kena kata seumpama muazzin kata. Mu jawab sebagaimana hak yang dia kata. Okay. Yang kedua, tempat kita masjid banyak, surau banyak. Kan surau banyak, masjid banyak. Masjid putih bang. Lepas tu masjid tu pula bang. Lepas tu masjid tu pula bang. Dekat-dekat pula kita dengar belaka. Subuh tu Allahu Rabbi riuh. Dengar situ bang, sini bang. Suka je dengar syiar Islam saat ni tu zahir. Tapi hak dak sembahyang tetap dak sembahyang. Bang keliling hak dak sembahyang subuh tetap dak sembahyang. Tu musibah. Memang musibah yang cukup besar. Orang bang kata gawa, dia tidur galik tidur.
Dah sepatutnya bisi bang orang ni bang. Biar kau ada perasaan sikit dalam hati, orang duk ajak kita untuk buat baik, bangun kau sembahyang. Baik. Jadi soalannya, ketika mana orang bang banyak kali, adakah sunat kita jawab setiap kali kita dengar orang bang? Kata ulama, secara zahir daripada hadis ni, setiap kali kita dengar orang bang, sunat kita jawab. Dengar masjid putih bang, jawab. Lepas tu masjid ni pula bang, jawab. Lepas tu masjid itu, sebab Rasul kata, idza sami'tumul muadzin, apabila mu dengar orang bang. Rasul kata apabila mu dengar orang bang secara umum, apabila kita dengar 8 kali sunat jawab. Cuma kata ulama, hak yang paling afdal adalah hak yang kali pertama. Hak paling afdal kali pertama, kali kedua sunat, kali ketiga sunat, kali keempat sunat, kali kelima sunat. Sunat belaka. Okey. Satu. Berapa dah? 2. Yang ketiga. Daripada hadis ni mung kena kata seumpama apa hak yang dikata oleh muazzin. Tengok, Rasul kata mung kena kata seumpama hak yang muazzin kata. Rasul tak kata mung kena kata seumpama hak yang mung dengar daripada muazzin. Mung kena kata seumpama hak muazzin kata. Benda hak yang kita dapat faham daripada hadis ni. Kita dapat faham daripada hadis ni. Dengar molek sebab ni di antara benda hak yang ada juga orang sebut. Dia kata kalau muazzin dak tarjih. Kalau kita bincang bab tarjih sebelum ni. Dak sunat kita jawab azan. Hak tu dak betul. Hak tu tidak betul. Kita ulang sekali lagi Di sana ada orang kata kalau tok bila dak tarjih. Lagu mana tarjih? Baru ni kita bincang. Tarjih ni dia mengucap 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah secara nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu kan? Itu dipanggil tarjih. Jadi ada orang kata kalau tok bila dak tarjih, kita orang hok yang dengar ni dak sunat jawab. Sunat jawab ketika tok bila tarjih. Perkataan tersebut tak betul. Yang pertama sekali, tarjih berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan sunat. Mazhab Imam Syafi'i sunat, tapi namun di sana ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak disunatkan tarjih. Tu kita bincang dah sebelum ni. Hadis ni secara zahirnya tok bila tarjih ke, dak tarjih ke, sunat mu jawab azan. Sebab Rasul kata ni, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila mu dengar orang bang, mu kena kata sebagaimana dia kata. Okey, kita duduk jauh sikit daripada muazzin. Kita dengar tak tarjih dia? Memang tak dengar tarjih. Betul tak gitu? Duduk dekat-dekat dengar lah. Duduk jauh dengar ke tak? Tak dengar. Jadi Rasul kata mu kena kata sebagaimana dia kata. Rasul kata mu kena kata seperti mana hak yang mu dengar daripada dia. Benda hak yang dikata, hak tu mu kata. Jadi kalau dia tarjih, mu katalah tarjih. Kalau dia tak tarjih, mu tak payah katalah. Itu maksud dia. Baik. Jadi sebenarnya sama ada tok bila tarjih ataupun tidak, disunatkan kita jawab azan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam perbincangan berkenaan dengan jawab azan ni, kita kena ambil satu perbincangan yang lain, iaitu apakah hukum bercakap ketika orang bang. Ni kita kena bincang. Kadang-kadang orang bang kita duk cakap. Okey, orang bang kita duk cakap. Sekarang ni kita nak bincang apakah hukum bercakap-cakap ketika tuk bila bang. Ada orang kata kalau orang cakap masa tuk bila bang, nanti nak mati tu tak boleh nak kata la ilaha illallah. Ada orang kata kalau cakap masa tuk bila bang, ada orang kata, hamba kata dengan molek, ada orang kata. Ada orang kata kalau cakap tuk bila bang, nanti mati tu jenazah jadi berak lah macam-macam. Tak nak mengucap lah macam-macam. Okey, sekarang ni sebelum daripada kita jawab hak yang orang kata saat ni tu, kita nak tahulah apakah hukum bercakap-cakap ketika orang bang. Sebenarnya tidak ada satu dalil yang sahih sama ada daripada Quran ataupun hadis melarang bercakap-cakap ketika bang. Maksudnya tidaklah diharamkan cakap ketika bang, juga tidak dimakruhkan bercakap ketika tuk bila sedang bang. Sebenarnya tak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Walaupun sebaik-baiknya jangan cakap. Daripada segi hukum tidak menjadi masalah
Tuk kita cakap masa tuk bila bang. Nanti kita akan bincang pula. Cakap dalam masjid lain daripada cakap luar masjid. Nanti kita bincang. Nanti dulu selesai. Hukum cakap ketika tuk bila bang adalah dibolehkan. Tidak diharamkan, juga tidak dimakruhkan. Kerana tidak ada satu hadis yang sahih yang melarang melakukan hal tersebut. Bahkan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta daripada Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi. Dalam kitab Muwatta Imam Malik menceritakan satu hadis daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi, yang mana kata Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi, kunna fi zamani Umar bin Al-Khattab, kami dulu pada zaman Umar bin Al-Khattab, nusalli yaumal jum'ah, kami sembahyang pada hari Jumaat. Kami semayang. Maksudnya kami mari masjid awal, kami semayang. Hatta yakhruja Umar, sehingga keluar Umar. Kami semayang, sehinggalah Umar masuk. Sebab masa zaman Sayyidina Umar hak yang jadi khatib. Sayyidina Umar hak yang berkhutbah. Sayyidina Umar hak yang jadi imam. Hatta yakhruja Umar. Sehingga Sayyidina Umar keluar. Fa idza kharaja Umar, apabila Sayyidina Umar keluar, wa jalasa 'ala al-mimbar, Sayyidina Umar duduk di atas mimbar. Wa adzana al-muadhdhinun, habis tukar bang. Sayyidina Umar duduk atas mimbar, tukar bang. Qala Sa'labah, kata Sa'labah, jalasna natahaddath, kami bercakap. Maksud dia, Sa'labah nak cerita, apabila tukar bang saat itu, hak tadi semayang, duduk cakap tengah bang. Cakap tengah mana? Ketika bang. Baik. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبْ أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٍ. Ketika mana selesai dah orang bang, Sayyidina Umar bangun untuk berkhutbah, maka ketika itu kami diam, tak ada seorang pun di kalangan kami bercakap. Okey, hadis ini hadis sahih, diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang mana sebahagian tabi'in dan sebahagian sahabat, ketika mana orang bang dia cakap, maka kata ulama tidak menjadi masalah bercakap ketika orang bang. Tapi sebaik-baiknya jangan cakap. Cakap masa orang bang, hukum dia tak haram, juga tidak makruh. Sebaik-baik, hak paling afdal adalah jangan cakap. Dalil kita kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi, berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebahagian sahabat dan sebahagian daripada tabi'in bercakap ketika Tok Bilal sedang melaungkan azan. Okey, selesai. Yang keduanya, kita kena bincang juga bercakap dalam masjid. Bercakap dalam masjid, hukum dia juga dibolehkan, tidak menjadi masalah. Sebab sahabat pernah berbuat dalam masjid di zaman Nabi SAW. Nabi tak larang, tapi dengan syarat. Apa hak yang diucapkan, apa yang dibualkan, jangan perkara yang haram. Kalau perkara yang haram, hukum dia adalah haram. Bukan setakat dalam masjid, sama juga dua masjid. Walaupun cakap hal dunia dalam masjid, walaupun cakap hal dunia, tidak menjadi masalah. Sebab sebahagian daripada sahabat pernah bercakap hal dunia di dalam masjid. Tapi dengan syarat jangan perkara yang diharamkan. Syarat yang kedua, jangan mengganggu. Itu kena ingat. Jangan mengganggu. Kalau mengganggu, hukum dia adalah haram. Mengganggu orang, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Usah kata cakap ngaji Quran kalau mengganggu orang, tak boleh dalam masjid. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abu Dawud, yang mana satu ketika, tak silap ingat, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, menceritakan satu ketika Rasulullah beriktikaf. Bila Rasulullah beriktikaf, Rasulullah ada bilik, maksudnya dia ada buat tabik dalam masjid, dia iktikaf. Lepas tu sahabat baca Quran dengan nyaring. Rasulullah pun selok tabik. Rasulullah kata, perlahan angkat suara. Sebab setiap di kalangan kamu bermunajat dengan Tuhannya. Janganlah sebahagian daripada kamu menyakiti sebahagian yang lain. Kalau mengganggu orang, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Kena ingat, dalam masjid boleh cakap, tapi jangan meninggikan suara. Meninggikan suara, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Mengganggu orang lain apa semua sekali, hak tu tidak dibolehkan. Slow-slow je cakap. Itu perlu kita kena tahu. Dan pernah di zaman Sayyidina Umar, orang tu cakap. Dua orang tu cakap kuat dalam masjid. Sayyidina Umar kata, panggil dia. Lepas tu ada orang panggil. Mu mari mana?
Dia kata daripada Taif. Mujur mu puan Taif. Kalau mu ngopok Madinah, aku berdar atas belakangmu. Ini kata Sayyidina Umar, aku berdar atas belakangmu. Mu tarfa'ani saut fi masjid Rasulillah. Mu tinggikan suara dalam masjid Rasulullah. Tengok. Sayyidina Umar nak berdar belakang dia. Jadi, okey, bercakap ketika azan, hukum dia tidak menjadi masalah. Tapi kena ingat, sebaik-baiknya diam. Lepas tu jawab azan, hukum dia disunatkan. Bercakap di dalam masjid, walaupun hal dunia tidak menjadi masalah, dengan syarat ia bukan perkara yang diharamkan, dan dengan syarat ia tidak mengganggu orang lain. Itu perlu kita kena tahu. Hak yang kata kalau orang cakap teko orang azan dak boleh nak ucap nak kata la ilaha illallah masa nak mati ke, jenazah berat ke, kalau cakap dalam masjid amalan 40 hari tidak diterima, semuanya tak betul ke? Tidak ada satu hadis yang sahih pun yang menceritakan hal tersebut. Itu perlu kita kena tahu. Okey, habis. Kita berhenti situ dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu-minggu yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pengajian kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم بارك لنا في مجالسنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.